Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah dan pada semua warga dinasti Ajati, didoakan supaya semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Dalam kesempatan audio pada kali ini, saya ingin berkongsi berkenaan dengan tips bagaimana untuk menggandakan pahala amalan sedekah kita. Macam mana kita nak dapat ganjaran pahala sedekah yang berlipat-lipat kali ganda? Dan apakah tips yang dianjurkan oleh agama Islam supaya pahala sedekah kita dengan sebutir tamar yang kita infakkan di dunia ini atau RM1, bila kita pulang ke hari akhirat, Allah Ta'ala menjanji akan melaburkannya dan Allah akan menggandakannya sehingga sebiji tamar akan menjadi sebuah gunung. Begitu juga daripada RM1 boleh berubah menjadi sebuah gunung emas. Bagaimana kaedahnya dan apakah tipsnya supaya kita bukan sekadar bersedekah tetapi kita nak mencari kesempurnaan di dalam bersedekah. Bukan sekadar untuk kita bersedekah, tapi kita nak mencari sedekah yang terbaik. Dan sebaik-baik sedekah supaya kita mendapat imbalan yang lebih baik, kita mendapat ganjaran yang lebih besar, kita mendapat gantian atas rezeki sedekah itu dengan yang lebih besar daripada apa yang telah pun kita infakkan. Jadi tips yang pertama, kalau kita nak melakukan sedekah yang terbaik adalah kita buat sedekah dengan secara tersembunyi. Yakni kita memberi satu pemberian, kita membuat satu sedekah, kita melakukan satu infak dalam keadaan kita menyembunyikan daripada pendengaran orang, daripada pengetahuan orang, daripada perhatian orang. Biarlah sedekah kita itu merupakan satu rahsia antara kita dengan Allah. Yang hanya mengetahuinya adalah antara kita dengan orang yang kita sedekahkan. Percayalah, inilah sedekah yang paling dicintai oleh Allah. Kerana Allah sebut, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kamu menyembunyikannya, lalu kamu menyerahkannya sendiri kepada orang-orang yang fakir miskin, tanpa ada wakil, perantara yang mengetahuinya, maka inilah yang paling terbaik untuk kamu. Sebab, bila kita sedekah secara tersembunyi, kelebihannya antaranya adalah pada hari akhirat, Allah Ta'ala akan sembunyikan keaiban kita. Bukan sekadar di akhirat, hatta di dunia ini, bila kita suka melakukan amalan-amalan secara rahsia, kita privatekan amalan kita, kita tak publikkan amalan kita, hanya antara kita dengan Allah, maka Allah akan sembunyikan aib kita. Allah akan jaga dan tutupi aib kita, kekurangan kita. Bahkan, kalau ada aib kita yang boleh mendatangkan keaiban kepada orang ramai, Allah akan peliharanya, Allah akan tutupinya. Dan di hari akhirat juga Allah Ta'ala akan menyembunyikan daripada keaiban kita menjadi tatapan di kalangan umat manusia seluruhnya di mahsyar Allah. Dan bila kita bersedekah secara sembunyi, maka sedekah kita lebih ikhlas, sedekah kita lebih tenang, maka Allah Ta'ala juga akan menunjukkan bagi kita jalan-jalan rahsia untuk kita mendapatkan gantian di sebalik apa yang kita
infakkan itu. Tips yang kedua, kalau kita nak mendapatkan gandaan dan sedekah yang terbaik adalah kita bersedekah setelah mengiringi sesuatu perbuatan yang wajib. Contoh, lepas kita solat fardu, selesai salat fardu di masjid, kemudian kita sebelum pulang berangkat keluar daripada masjid atau surau, kita buat sedekah. Kita berikan infak. Contoh lain, lepas kita berpuasa Ramadan, kita insya-Allah doa supaya kita dapat masuk bulan Ramadan. Bila kita sedang berpuasa dalam bulan Ramadan, jadi kita sambil puasa tu kita buatlah tajaan untuk orang berbuka, sedekah yang sunat. Kerana apa-apa amalan sunat yang mengiringi amalan yang wajib, maka ia akan menjadi satu tampungan, satu kesempurnaan bagi melengkapkan amalan-amalan kita yang wajib tadi. Ya, amalan-amalan kita yang wajib. Contoh, kita wajib memberi infak kepada keluarga kita. Lepas kita dapat gaji, kita keluarkan untuk kewajipan kita memberi infak kepada isteri, memberi infak kepada anak-anak. Lepas tu jangan lupa kita sedekah kepada ibu ayah kita, atau sedekah kepada kawan-kawan kita, atau sedekah kepada masjid, kepada anak yatim. Kita iringkan di sebalik infak yang wajib, belanja yang wajib dengan sedekah yang sunat. Maka insya-Allah kelebihannya, ganjarannya dengan izin Allah. Allah dah kata, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kita belanjakan daripada yang wajib itu tidak akan terputus. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita belanjakan infak wajib, nafkah wajib pada isteri kita, pada anak-anak kita, bila kita iringkan dengan sedekah yang sunat, Allah akan jaga nafkah anak kita. Allah akan jaga nafkah isteri kita yang wajib itu. Disebabkan kita jaga yang wajib tu dengan yang sunat, maka yang belanja wajib tu Allah Ta'ala akan jaga. Contoh, kalau kita berniaga, kita keluarkan zakat perniagaan. Bukan sekadar zakat perniagaan, kita juga membuat sedekah-sedekah tambahan sunat. Ya, tambahan sunat di sebalik perniagaan kita itu, maka insya-Allah Allah akan mengukuhkan perniagaan kita supaya kita dapat kekal mengeluarkan zakat. Allah akan bagi keuntungan yang lebih besar. Allah akan bagi ganjaran yang lebih lumayan. Ini adalah merupakan salah satu tips bagaimana untuk kita mendapatkan kesempurnaan, gandaan di dalam bersedekah. Yang seterusnya, kita nak menggandakan lagi sedekah kita itu, iaitu hendaklah kita memulakan sedekah dengan yang paling hampir. Ya, tips yang seterusnya, kalau kita nak bersedekah, kita mulai dengan yang paling dekat, yang paling hampir. Contoh, yang paling hampir dengan kita siapa? Ibu ayah kita. Yang paling hampir dengan kita siapa? Iaitu selain daripada isteri dan anak-anak kita adalah adik-beradik kita. Kita belanja mereka makan, sekali-sekala kita kirimkan hadiah dan sebagainya. Atau jiran yang paling hampir dengan rumah kita, kita kirimkan makanan pada dia, kita hantarkan makanan pada dia. Atau teman kita, sahabat kita yang paling hampir dengan kita, maka ini juga akan menjadikan rezeki Allah Ta'ala itu akan sentiasa dekat dengan kita, akan sentiasa hampir dengan kita, dan dia tidak dijauhkan daripada kita, kerana kita menjaga keutamaan dalam bersedekah pada perkara-perkara yang hampir dulu. Sebab ramai orang bila dia nak bersedekah, dia mencari jalan yang jauh-jauh, padahal yang hampir dia tak tunaikan lagi. Sebab tu ada seorang sahabat pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, jika aku memiliki 1 dinar, kepada apa aku perlu sedekahkan 1 dinar ini? Apakah kepada
anak yatim, apakah kepada fisabilillah, atau apakah aku perlu wakafkan, atau aku perlu berikan makan dan minum kepada isteri dan anak-anakku. Maka Nabi sebut sedekah yang kamu berikan kepada isteri dan juga anak-anakmu itu adalah lebih baik daripada selainnya. Maka menunjukkan bila kita nak bersedekah, kita cari orang yang paling hampir dengan kita terlebih dahulu, yang lebih memerlukan. Kalau semua dah ada, barulah kita cari kawan kita yang rapat dengan kita, guru-guru kita yang rapat dengan kita. Siapa lagi selain daripada keluarga, jiran-jiran kita, dan sebagainya. Kemudian antara tips untuk kita mendapatkan sedekah yang terbaik ini juga adalah dengan kita bersedekah secara apa yang kita sukai, apa yang kita sayangi, apa yang kita cintai. Kita jangan bagi sedekah apa yang kita dah tak nak, apa yang kita dah tak perlu, apa yang benda kita dah rosak, benda yang dah tak boleh manfaat, benda yang kalau orang yang terima pun, dia pun tak sampai hati nak menerimanya, atau terasa hati ketika menerimanya. Sebab tu masa berlaku banjir baru ni, ada orang yang bagi macam-macam infak, tapi bila tengok ada yang dah koyak, ada yang dah kulat, ada yang macam-macam. Jadi sebab itu dalam Quran Allah menyatakan sebaik-baik sedekah itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai darjat kebajikan yang paling tertinggi sehinggalah apabila kamu menyedekahkan, membelanjakan apa yang paling kamu sayangi, apa yang paling kamu sukai. Sebab tu kalau kita nak jamu orang makan, kita belanja orang makan makanan yang kita suka makan. Bukan makanan yang kita tak suka, atau lebihan makanan kita, yang tu yang kita infakkan pada orang. Sedangkan kita sendiri pun tak makan apa yang kita infak kepada orang lain. Jadi sebab itu, kalau kita nak memberi satu pemberian, kita berilah pemberian yang kita sukai. Kerana kita dapat dua pahala di situ. Satu, kita pahala sedekah. Nombor dua, kerana kita sedekah benda yang kita suka, maka dia menggembirakan orang lain selain menggembirakan diri kita sendiri. Maka disebabkan kerana itu, sifat golongan al-abrar yang Allah cerita dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka bila memberi makan, mereka memberi makan pada makanan yang paling mereka sukai. Kemudian tips yang seterusnya, kalau kita nak mendapatkan gandaan, ganjaran yang lebih lumayan dalam kita bersedekah ini, adalah dengan kita beri infak dan sedekah dalam keadaan kita sedang berhajatkan terhadap sesuatu. Contoh, katakanlah kita berhajat untuk pergi berjalan, bercuti ke luar negara ke, atau kita berhajat nak beli handphone iPhone Pro Max yang baru, yang latest, duk kumpul duit ni. Ataupun kita berhajat dengan hajat nak beli laptop baru, asalkan dia bukan keperluan lah, kita nak beli tu sekadar untuk kemahuan. Tapi kalau keperluan kita sendiri, kita kena utamakan diri kita dululah. Kerana itu keperluan kita, keperluan untuk agama kita, keperluan untuk keluarga kita, keperluan untuk kehidupan kita. Ini kalau bentuk kemahuan. Contoh, kita ada satu kemahuan yang kita cita-citakan, yang kita angan-angankan. Kita nak kemahuan tu. Tapi dalam keadaan kita sedang mengumpul belanja kita, simpanan kita untuk mendapatkan kemahuan itu, tiba-tiba ada orang yang lebih memerlukan, yang lebih perlu daripada apa yang kita mahu. Jadi kita dahulukan keperluan orang lain atas kemahuan kita. Ini sedekah yang paling terbaik.
Contohlah, katakan satu orang dia nak pergi umrah. Dia dah pernah pergi dah umrah. Maka haji pun dia dah pernah pergi. Dia nak pergi lagi lah umrah. Tiba-tiba dalam keadaan dia sedang menyimpan simpanan untuk pergi umrah. Mungkin kali yang ketiga, mungkin kali yang keempat dia. Tiba-tiba dia dapat berita yang ibunya ataupun keluarganya sakit, yang memerlukan kepada belanja, perbelanjaan, yang memerlukan kepada bantuan, dari sudut kewangan. Jadi pada ketika itu dia sanggup untuk kemudiankan kemauan dia untuk pergi lagi umrah dengan mengutamakan dan mendahulukan keperluan yang diperlukan oleh keluarganya itu untuk merawat kesembuhan dan kesakitan. Maka pada ketika itu sudah pastilah kelebihan sedekahnya lebih baik. Kerana hadis Nabi menyatakan afdalus sadaqah juhdul muqil. Sebaik-baik sedekah itu adalah apabila seseorang memberi ketika mana dia memahukan sesuatu, dia menginginkan sesuatu, bukan dia memerlukan, dia menginginkan sesuatu. Jadi ingat, kalau kita dahulukan kalau kita dahulukan keperluan orang lain atas kemahuan kita, nanti Allah akan gantikan kepada kita apa yang kita mahukan itu akan direalisasikan insya-Allah. Ataupun Allah berikan apa yang kita mahukan itu lebih baik daripada apa yang kita sedia mahukan. Ini janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang dipanggil ithar, mendahulukan orang lain atas kemahuan dia. Yang mana Allah puji dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang mana Allah puji orang-orang yang telah kami berikan negeri untuk mereka dan iman kepada mereka, lalu mereka ini sanggup, ini Allah puji golongan Ansar, lalu mereka ini sanggup untuk mendahulukan keperluan orang lain di atas kemahuan dirinya sendiri. Maka golongan seperti ini Allah kata ala golongan yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka ni adalah golongan orang-orang yang Allah jamin dia akan berjaya. Berjayanya dia dalam usaha dia, berjayanya dia dalam karier dia, berjayanya dia dalam membina rumah tangga dia, berjayanya dia di dalam kehidupan dia, berjayanya dia di dalam akhiratnya. Allah akan berikan kejayaan, tunjukkan jalan kejayaan kepadanya disebabkan kerana kelebihan sifat itu yang ada pada dirinya. Kemudian antara tips yang lain yang juga bagaimana untuk kita menggandakan ganjaran melalui pahala sedekah ini adalah seperti mana yang dituntut oleh para ulama. Bila kita nak memberikan sesuatu sedekah, kita berikan apa yang dihajatkan oleh orang yang memerlukan bantuan itu. Jangan kita bagi apa yang kita nak bagi, tapi kita tanya kepada orang miskin itu, kita tanya kepada orang yang susah itu, kita tanya pada orang yang fakir itu, apa yang mereka perlukan. Dan kita beri sekadar yang kita termampu daripada apa yang dia hajatkan. Kerana kadang-kala kalau kita memberi kepada dia sesuatu, sedangkan dia lebih memerlukan sesuatu yang lain, maka tidak tercapai, tak terpenuhi keperluan dia. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, baginda sebut antara amalan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Yang pertama, an tadkhula sururun ala qulubin nas.
kita menggembirakan orang lain. Kita bagi dia happy, kita bagi dia seronok, kita bagi dia senyum, kita bagi dia tenang. Ya, ini adalah amalan yang jangan diremehkan. Besar. Bila kita gembirakan orang, Allah akan gembirakan kita, berikan ketenangan pada kita balik dan keluarga kita. Yang kedua, Nabi kata, au tatruda anhu ju'an. Kamu hilangkan lapar dia, kamu hilangkan dahaga dia, kamu hilangkan keperluan dia. Kemudian au takshifu anhu kurbah. Ni yang poinnya tu. Kamu penuhi hajatnya. Kamu sempurnakan keperluannya. Kamu lapangkan kesulitannya. Maka ini antara ganjaran yang sangat besar. Ganjaran yang sangat lumayan. Ya, iaitu kalau kita memenuhi hajat orang lain, Allah akan penuhi hajat kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Nabi kata, siapa yang membantu orang lain selama mana dia membantu orang lain itu, maka Allah Ta'ala akan membantunya. Baik, jadi disebabkan kerana itu, kita mestilah memenuhi hajat keperluan orang lain sedaya yang kita mampu. Allah berjanji akan memenuhi segala keperluan kita, InsyaAllah, dunia dan akhirat. Sekadar itu tips yang dapat saya kongsikan. Moga dia beri manfaat pada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.